Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hai, selamat kembali dalam episod Lelaki Dewasa dan Kopi. Episod kali ini berkisah kenapa yang tua jadi pilihan. Saya tak kisah, bos. Kalau dia pilih tu masih muda dan kedudukannya lebih baik daripada saya. Saya hanya mengangguk. Tetapi awal-awal lagi saya tak percaya dia tak kisah. Ia sekadar frasa menutup keegoan dan menyedapkan telinga sesiapa yang mendengar. Kalau tak kisah, kenapa dia perlu menceritakan kepada saya dengan nada yang dilatari keluhan? Kalau dia tak kisah, nadanya tentulah happy-happy. Macam orang yang baru mendapat izin daripada isteri untuk pasang seorang lagi. Ini tak. Balak barunya tu hanya layak dipanggil bapa. Kalau lebih tua daripada bapaknya sendiri. Kerjanya pula cuma salesman kereta. Saya sebenarnya tak suka apabila orang menggunakan perkataan cuma atau hanya atau aja bila merujuk kepada pekerjaan seseorang. Contohnya cuma salesman kereta, hanya kerani atau penjual burger je. Ia menjadi cerminan pada sikap memandang rendah terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Sebab itu kita tak pernah dengar orang menyebut kerjanya cuma menteri kabinet, bapanya hanya seorang peguam atau emaknya CEO GLC je. Tak ada. Cuma, aja, hanya dan seumpamanya tidak dipadankan dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Macam mana boleh terlepas ke tangan orang lain? Saya tanya dengan ikhlas. Entahlah, bos. Semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Takkanlah mesti bersebab, kata saya. Tergerak di hati nak beritahu dia bahawa kecuali dalam dunia politik, semua benda di dunia ni berlaku dengan sebab yang kukuh. Politik ni lain. Dalam politik, sesuatu itu boleh berlaku tanpa sebab atau disebabkan atau oleh sebab yang dibuat-buat. Contoh, bagi tiket wayang percuma dululah, nanti saya cerita. Mungkin awak abaikan dia kot. Saya mencelah. Tak, bos. Pantas dia jawab. Hari-hari saya jemput dia lepas pejabat. Bawa makan-makan sebelum hantar dia balik. Wah, itu dah bagus. Saya memuji ikhlas. Saya sentiasa mengagumi lelaki yang mampu berbuat demikian. Ia adalah cita-cita saya. Dah lama dahulu saya pernah mencapai cita-cita itu selama beberapa hari je. Ia terhenti apabila isteri saya kata dia lebih selesa balik sendiri sebab tak sanggup berlama-lama menunggu saya. Hebat. Saya sentiasa mengagumi mereka yang berupaya tunggu seseorang. Sewaktu muda-muda dulu, ketika sedang belajar bercinta, saya pernah cuba melakukannya. Naik kapcai. Dari Pantai Dalam pergi Wangsa Maju semata-mata untuk makan tengah hari bersama si dia. Tapi 2 kali je. Kali ketiga, dia kata lebih baik makan sendirilah sebab tunggu saya lambatnya sama macam menunggu bas di jalan mati. Pelik juga. Awak dah jaga dia dengan baik. Tapi mungkin awak ada buat kesilapan kot. Setahu saya tak ada, bos. Dia berubah dengan tiba-tiba. Dari seorang yang periang, sekarang seorang yang kuat termenung. Dalam kereta, tempat makan ke, kat mana-mana aja, dia dah cakap seorang-seorang. Anak muda tu meneruskan ceritanya. Katanya, selepas hari berganti minggu, perangai buah hatinya kekal begitu. Dia mula mendesak untuk mengetahui sebab musababnya. Saya bukan suka mendesak sangat, bos. Dari kecil lagi saya terlatih supaya bersabar. Apabila meminta sesuatu daripada mak atau ayah, saya tak pernah mendapatkannya secara on the spot. Terpaksa tunggu. Kadang-kadang berhari-hari, kadang-kadang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Tapi katanya lagi, dia juga bukan tunggul mati dan hasil desakannya, dia mendapat jawapan.
Dia kata keluarganya tak merestui hubungan kami dan minta diputuskan segera. Alasan yang diberikan ialah dia nak dijodohkan dengan pemuda sekampung dengannya. Saya mengesan satu kesilapan dekat situ. Tetapi dia tidak bersendirian. Ramai lelaki yang melakukan kesilapan itu. Apabila punya niat serius dengan perempuan, antara perkara yang perlu dilakukan ialah berjumpa dengan keluarganya, minta restu. Dengan cara itu, perjalanan akan menjadi lebih mudah. Kalau tak direstui, cepat-cepat tarik handbrake. Jadi taklah perlu berhabis masa, tenaga dan wang ringgit. Bunga bukan sekuntum. Kalau pandai dan rajin, boleh dapat berkuntum-kuntum. Bila saya nak minta jumpa keluarganya, dia tak bagi. Katanya dah terlambat. Kemudian dia kata, saya tak perlu dah jemput dia lagi. Keluarganya tak bagi. Sebaliknya, bapa saudaranya yang baru bertukar dari Ipoh ke KL akan menghantar dan menjemputnya setiap hari. Saya boleh bayangkan perasaan dia pada ketika itu. Sebab itu pesan saya pada anak-anak muda yang sedang bercinta, elakkan daripada membina kebiasaan secara bersama. Maksud saya, jangan hantar jemput setiap hari macam orang dah laki bini. Lakukan lama-lama sekali saja. Begitu juga dengan makan dan minum. Jangan selalu sangat bersama. Kalau bersama dengan orang lain tak apa, tapi bukan dengan dia. Datuk ubah-ubahlah tempat makan dan minum. Demikian juga dengan pot dating. Jangan tertumpu ke satu tempat yang sama. Sebab jika terjadi sesuatu di luar jangkaan, peritnya tak terasa, sakitnya di situ. Saya memang frust menonggeng ketika itu, bos. Tak tentu arah jadinya. Tapi saya lebih frust lagi apabila kemudian mendapat tahu berulang kali yang menghantar dan menjemputnya bukan bapa saudara dia, tapi kekasih baru dia. Waktu tu, bos, saya betul-betul rasa terhina. Macam saya kata lagi, saya tak kisah kalau yang gantinya itu anak muda. Ini tak, bos. Dah lah tua, bos. Dah dekat 50. Saya pun dekat 50 juga. Dah lebih ni. Saya mengingatkan dan juga mengingatkan diri saya sendiri. Saya tersenyum nakal. Bos lain. Bos tak gatal. Yang saya maksudkan ni gatal nak mampus. Tak sedar diri. Tak tahulah bomoh mana yang dia guna sehingga awet tu sanggup berkenan dengan dia. Inilah orang kita jarang sangat cari salah sendiri. Jika terjadi sesuatu bukan yang seperti mereka harapkan, mulalah tuduh orang guna bomoh lah, sabotaj lah. Sengaja nak cari pasal, nak dapat tiket free lah dan macam-macam lagi. Tak tanya bekas awet awak, apa yang dia berkenan sangat dekat lelaki tu? Saya tanya. Ada, bos. Satu hari saya konfront dengan dia. Saya tanya kenapa dia sanggup tinggalkan saya. Dia jawab sebab bosan. Katanya saya ni tak hot lah, tak warm lah dan skema sangat lah. Saya tersenyum lagi. Kes anak muda yang kekasihnya dirembat oleh lelaki yang jauh lebih berumur bukanlah perkara baru. Saya pernah melihat sejak masih di bangku tadika lagi. Hari pertama di tadika, seorang budak sebaya saya dihantar oleh orang yang saya sangka kakak dan datuknya. Tapi saya silap kerana mereka rupa-rupanya adalah emak dan bapanya. Sehingga sekarang saya telah terlalu banyak kali diajukan dengan pertanyaan, kenapa perempuan muda boleh terpikat dengan lelaki yang berumur banyak? Maaf, saya gunakan istilah perempuan muda sebab bukannya gadis. Kerana setiap gadis sudah semestinya perempuan muda. Sedangkan perempuan muda pula tak semestinya gadis. Suatu waktu dulu, saya pernah sendirian tertanya-tanya soalan yang sama. Memang terasa hairan melihat perempuan-perempuan muda itu beriringan. Kalaupun tidak berkepit-kepitan dengan lelaki yang layak mereka panggil abah. Kalau lelaki itu awet muda, segak dan tampan, tidaklah menghairankan sangat. Ini tak. Saya sendiri pernah melihat lelaki yang umurnya mungkin sama dengan bangunan parlimen dan wajah muka macam selipar berkepit dengan perempuan muda 20-an yang cantik macam era Fazira lah, masih remaja. Pada mulanya saya jangka puncanya hanyalah kerana duit atau kedudukan.
atau kedua-duanya sekali. Maksud saya, jika lelaki itu jenis marhain yang nak makan bubur kacang seminggu sekali pun dompet kena tengok banyak kali, jangankan perempuan muda, perempuan yang lahir seminggu dua sebelum Jepun mendarat di Kota Baru pun belum tentu sudi berkepit dengan dia. Tetapi jika duitnya asal cucuk saja keluar, bini orang yang sedang bersanding pun mungkin sanggup turun pelamin untuk bersama dengannya. Tetapi akhirnya saya mengaku andaian itu tidak tepat. Sama seperti kes anak muda yang buah hatinya dicilok oleh salesman kereta tadi. Banyak kejadian di mana lelaki berumur yang hanya biasa-biasa je, tetapi tetap mampu menggoncang jantung kalbu perempuan-perempuan muda. Sebabnya, apa yang didambakan oleh kebanyakan wanita? Pertama, ketenangan. Kedua, kesabaran. Ketiga, kematangan, kesediaan memahami, keupayaan memimpin dan banyak lagi ke yang hanya ada pada lelaki yang berumur. Jika kebetulan mereka mempunyai kedudukan dan wang yang banyak, itu bonus. Dan kalau dia ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, itu maknanya bonusnya berganda. Dan kalau cari yang hangat, yang panas, yang saya tahu, yang hangat, yang panas, lelaki dewasa berumur jugalah maestronya. Tetapi secara serius, perempuan muda berpandangan jauh lebih memerlukan seorang suami, bukan seorang budak-budak yang terpaksa dilayan seperti suami. Dan kualiti suami sebenar lazimnya hanya dimiliki oleh lelaki yang berusia. Semakin banyak umurnya, semakin tinggi kualitinya. Sebab itu orang lelaki ni jangan gusar sangat jika umurnya kian bertambah. Kerana jika mengikut hukum alam, setiap yang tua lawannya adalah yang muda. Sekian saja kisah kali ini. Dan untuk lelaki muda yang punya ramai kekasih muda, berhati-hatilah. Jumpa lagi di episod yang akan datang, Lelaki Dewasa dan Kopi.